Adab seterusnya adalah tertib. Kenapa Syekh Zarnuji menekankan tertib dalam belajar? Kitab kecil dahulu, baru masuk kitab yang besar. Belajar dulu usul fiqh 1, baru kita masuk peringkat usul fiqh yang kedua. Barulah kita faham dan memahami hukum. Tidaklah nanti tiba-tiba tak faham hukum terus jadi anti vaksin. Kerana apa? Kerana tak faham hukum, tidak memahami ilmu mengikut tertibnya. Tertib ilmu ini juga termasuk dari aspek murajaah dan munakasyah. Murajaah itu adalah ulang kaji, munakasyah itu adalah berdiskusi. Pas belajar secara face to face, kita perlu juga untuk membuat ulang kaji dan perlu juga untuk berdiskusi, kerana proses-proses ini akan menguatkan lagi pemahaman. Elemen yang keenam adalah bertawakal. Kenapa elemen bertawakal penting dalam etika menuntut ilmu dalam Islam? Tidak sama seperti etika belajar yang biasa, Islam menekankan kepentingan bertawakal dalam menuntut ilmu. Untuk pengetahuan, menuntut ilmu juga adalah rezeki dan semua orang mempunyai rezeki-rezeki yang berbeza. Para pelajar hari ini terlalu tertekan memikirkan apakah mereka akan jadi pada satu hari nanti. Apakah kerjaya yang mereka akan perolehi nanti. Benda ini telah memberikan tekanan ketika mereka belajar. Apa yang penting adalah bertawakal. Kita kena yakin bahawa setiap manusia telah dijanjikan rezeki oleh Tuhan. Apa yang penting adalah para pelajar perlu berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Dan yakinlah rezeki telah ditentukan oleh Tuhan. Etika seterusnya, etika ketujuh adalah bijak menguruskan masa. Para pelajar perlu bijak menyeimbangkan aktiviti riadah, aktiviti belajar, kerana keseimbangan kedua-dua ini penting dalam proses pembelajaran. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang cerdas datang dari tubuh badan yang cergas. Para pelajar perlu menguruskan masa dengan bijak. Jangan sampai terlebih tidur atau terkurang tidur. Jangan sampai tak sempat makan ataupun terlebih banyak makan. Kesemuanya perlu diuruskan dengan bijaksana. Apa yang penting, jangan sampai tak sempat solat. Etika yang ke-8 adalah kasih sayang dan saling memberi nasihat. Mahabbah dan nasihat. Kenapa elemen mahabbah atau kasih sayang ini penting dalam menuntut ilmu? Dalam menuntut ilmu, pasti akan banyak dugaan, dan dugaan-dugaan itu datang dari perkara-perkara yang tidak dijangka. Justru sebagai kawan, kita perlu berkasih sayang. Kita perlu saling membantu kawan-kawan yang dalam kesusahan. Kita perlu membantu guru-guru yang memerlukan. Dan kita perlu saling memberi nasihat. Kadang-kadang kita dapat lihat kawan kita mula tersesat, kawan kita sudah mula hanyut, dan kita perlu saling memberi nasihat supaya kita sama-sama berjaya. Bukan sekadar mementingkan kejayaan diri, tetapi kita sama-sama mahu kawan-kawan kita sama-sama berjaya. Etika yang ke-9, menjaga diri. Kita kena ingat, ilmu ini terlalu banyak dan masa yang ada pada kita terlalu suntuk. Justru kita perlu kawal diri kita, kawal kemalasan, dan kita kena rajin mencatat. Para pelajar tidak boleh lebih berehat, tidak boleh terlebih tidur, tidak boleh terlebih makan, tidak boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti tidak berfaedah, apatah lagi melakukan maksiat, kerana perkara-perkara ini akan menjejaskan ingatan. Kerana proses pembelajaran amat penting kemahiran mengingat. Di dalam Islam, ilmu itu cahaya, justru kita tidak boleh ada perkara-perkara yang menggelapkan hati. Dan etika yang terakhir iaitu rezeki dan usia. Dalam Islam, ilmu sangat berkait dengan rezeki dan umur. Bila kita sambut hari lahir, kita selalu doakan orang panjang umur, murah rezeki. Kenapa? Kedua-duanya amat berkait rapat dengan menuntut ilmu. Kita dapat menuntut ilmu jika kita diberikan umur yang panjang. Kita dapat menuntut ilmu jika kita diberikan rezeki. Kita perlu melakukan amalan-amalan yang menambahkan rezeki dan menambahkan umur. Apakah aktiviti-aktiviti tersebut? Kita perlulah melakukan ibadat dan beramal soleh seperti sedekah. Dan antara aktiviti yang menambahkan umur seseorang adalah dengan bersilaturahim. Dengan melakukan amal soleh dan amal ibadat ini, insya-Allah kita akan menambahkan lagi rezeki dan menambahkan lagi umur. Dan dengan umur dan rezeki ini akan membolehkan kita untuk terus menuntut ilmu. Secara keseluruhannya, etika belajar dalam Islam yang ditetapkan oleh Syekh Al-Zarnuji ini adalah seimbang dari aspek fizikal, aspek mental, aspek emosional dan juga aspek spiritual. Dan inilah yang menjadikan manusia hidup seimbang. Sekian perkongsian saya. Assalamualaikum.